Ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang je. Dah nak mula ke? Ada lagi tak yang nak masuk ni? Cuba PM kawan-kawan. Baru 5 orang ni. Nanti yang 5 orang ni tolong klik Tolong klik kehadiran dalam awak punya Telegram tu. Okey, tak apalah. Kita mulakan. Okey, Alwi baca doa dulu Alwi. Allahumma ftah alaina hikmataka wa Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okey, amin. Amin. Okey, hari ni kita akan tengok bab 6, bab baru Bab 5 tu kita dah tutup, dah habis. Okey, jadi kalau awak tak boleh buat lagi exercise yang cikgu bagi sebelum ni, awak tolong PM cikgu lah. Okey, kita tengok bab 6. Awak ada buku teks kan sekarang? Muka surat 154. Sekejap, cikgu nak share screen. Okey, nampak tak cikgu share screen kat awak sekarang? Sekejap loading. Nampak tak skrinnya? Nampak. Alright, nampak Okey, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Hari ni kita akan tengok macam mana suatu situasi boleh diwakilkan dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey. Awak boleh tengok dalam buku teks awak sekali lah. Okey, kita tengok ni tak ada apa pun, awak boleh baca sendiri. Kita terus kepada contoh yang pertama. Sekejap lagi lah. Okey, tengok contoh yang pertama dalam buku teks awak muka surat 156. Okey. Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14. Okey. Dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Okey, dia ada duit, maksudnya sekarang duit dia ada RM100. Okey, Taufik ni ada RM100 je. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya awak, ada berapa jenis buku yang dia nak beli? Siapa? Alwi. Ada berapa jenis buku yang dia nak beli sekarang, Alwi? Cikgu, saya tak fokus tadi. Alwi dengan siapa, Alwi? Saya tak, abang saya kat belakang cikgu. Oh, okey. Okey, Alwi. Berapa jenis buku dia ada nak beli sekarang ni? Dia tak cakap tu pun, dia kata beberapa je. Yelah, Taufik mendapati okey, yang ada harga sekarang, yang ada harga. Ada harga? Harga dia RM14. RM14 tu buku apa? Buku rujukan. Oh, okay. Ni buku latihan. Buku rujukan. So ada berapa jenis buku sekarang? 2. Okey, bila ada 2 jenis buku, kita akan labelkan dia sebagai, sebab kita tak tahu sekarang berapa banyak yang dia boleh beli dengan duit RM100 kan. So kita labelkan buku rujukan ni sebagai X, buku latihan ni sebagai Y. Okey, Y. 1X, 1Y. Satu buku rujukan harga dia RM14.
Satu buku latihan harga dia RM9. Jadi duit dia cuma ada 100. Boleh tak kita belanja lebih daripada 100 ni? Boleh tak siapa nama dia ni? Taufik ni boleh belanja tak lebih daripada 100 nak beli buku? Boleh tak? Boleh. Baiti, boleh tak dia beli buku ni, buku latihan dengan buku rujukan lebih daripada 100, Baiti? Mana Baiti ni? Masuk tapi sekejap. Siapa lagi ada? Haikal. Haikal. Mana Haikal? Kaish. Boleh tak kita Taufik ni belanja lebih daripada 100, Kaish? Tak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia ada duit 100 je. Sebab dia ada duit 100. Sebab itu ketaksamaan dia akan jadi macam ni, simbol macam ni. Lebih kecil ataupun sama dengan 100 je. Dia boleh belanja lebih kecil daripada 100 ataupun 100 sahaja. Lebih kecil atau samalah maksudnya. Boleh faham ini? Okey. Sekarang ni kita tak tahu berapa banyak yang buku latihan dia nak beli dengan buku rujukan yang dia nak beli. So tadi kita dah label buku rujukan tu ialah X kan. So kita pun buat kat sini. 14X. RM14 darab berapa banyak bilangan buku rujukan dia. Tambahkan dengan RM9 satu buku latihan. Berapa bilangan dia kita tak tahu dia beli. Wajib dua-dua ni berjumlah kurang ataupun sama dengan 100. Inilah ketaksamaan dia. Boleh faham tak? 14X tambah 9Y lebih kecil atau sama dengan 100. Okey. Boleh faham tak? Boleh tak? Senyap je. Boleh. Okey. Boleh. Kalau boleh, maksudnya cikgu tanya soalan yang kedua ni boleh jawablah. Wahai Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Okey, ni tak ada cerita je ni. Diberi sekeping poster kecil ialah RM12.50. Ini poster kecil. Terus label dia sebagai X. Okey. Sekeping poster besar. Terus label dia sebagai Y. Okey. Harga dia satu keping ialah RM18.50. Ada. Okey. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan. Ketaksamaan ni dia simbol dia sama ada macam ni. Ada 4 je simbol dia. Okey. Yang sesuai jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah RM150. Okey, maksudnya sekolah dia cuma bagi RM150 sahaja. Boleh, cikgu nak tanya awak, boleh tak dia beli lebih daripada RM150? Tak. Tak boleh. Jadi simbol mana yang cikgu nak guna? Kecil ke, besar ke? Kecil atau sama ke? Besar atau sama? Kecil. Kecil atau samalah. Ataupun ngam-ngam 150 dia beli. Boleh? Ngam-ngam. Duit dia ada 150. Okey, ngam-ngam buat beli 150 ataupun kurang daripada 150 lah. Okey, depan ni kita nak tulis apa ni? Poster ni berapa banyak nak beli ni bilangan dia. Nampak tadi? Tadi poster kecil kita label sebagai X. So, satu harga dia RM12.50. So, sini kita akan tulis RM12.50. X. Alamak. Dah dia dah jam ni. 12 RM12.50 nama. Dah tak boleh pula. Okey, kejap cikgu tutup ni.
Cikgu dah tak boleh nak tulis pula lah. Dia dah bengong sekejap. Sekejap ya. Okey, RM12.50 X tambahkan dengan berapa ringgit yang besar? RM18.50. Berapa? Kita label apa tadi? Y. Kan? Cikgu. Ya. Itu kan kecil cikgu kan? Ya. Tapi kalau besar dia macam mana belakang tu? Kalau besar dia boleh belanja lebih daripada tu. Macam mana? Dia kena tengok soalan dia lah. Oh. Okey, cuba kita tengok ada tak soalan yang besar. Okey, kejap Okey, cuba kita tengok praktiskan diri 6.1A Kita bincang sama-sama. Nanti awak tolong buat ni dalam buku awak lah, Mat Wan. Adam. Okey, wakilkan situasi yang diberikan dalam bentuk ketaksamaan linear dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Okey, Puan Linda ingin menyediakan hidangan ikan dan udang. Okey, maksudnya ikan tu awak terus label dia X, udang tu awak terus labelkan dia Y. Sempena dengan sambutan Tahun Baru Cina, diberi harga sekilo ikan tenggiri ialah RM25. Dan harga sekilo udang ialah RM45. Puan Linda ingin membelanjakan RM250 untuk pembelian ikan dan udang. Right. Sekarang, duit dia cuma boleh belanja sehingga RM250 je kan? So kita nak buat simbol apa kat sini? Simbol dulu. Besar ke kecil? Kecil. Kecil atau? Sama. Kecil atau sama 250. Okey. Udang ikan. Kita label sebagai X. Harga ikan tenggiri sekilo berapa? RM25. 25. So kita nak tulis apa kat sini? 25? X. Bagus. Tambah udang. Kita label 45. sebagai Y. So 45. 45 Y. Okey dah siap. Lepas tu markah untuk awak. Okay, itu soalan yang pertama. Okey, boleh? Catat dulu. Sekejap lagi cikgu suruh buat ni praktiskan diri 6.1A. Okey, dah catat Okey, kita tengok B pula. Pak Halim ingin menternak ayam dan itik secara kecil-kecilan. Okey, sekarang ada dua binatang iaitu ayam, terus labelkan dia sebagai X, itik labelkan dia sebagai Y. Okey, untuk menjana pendapatan sampingan bagi menguruskan perbelanjaan keluarganya yang semakin meningkat. Seekor anak ayam harga dia RM2. Okey, anak ayam RM2. Dan ni ialah operasi tambah. Awak ingat awak jumpa je dan mesti operasi tambah. Okey, dan harga seekor anak itik ialah RM1.50. Pak Halim mempunyai modal sebanyak RM500 untuk pembelian anak ayam dan anak itik. Okey, modal ni yang dia dapat ke duit dia? Duit je. Duit. So, kita nak kena buat lebih kecil. Lebih kecil ke lebih besar? 500 ni. Besar kot. Modal dia 500. Modal ni dia nak beli ayam dengan itik ni. Ni sebab dia nak buat niaga. So nak tak lebih besar ke lebih kecil? Modal ni duit dia. Contohlah awak nak meniaga ayam dengan itik.
Lepas tu ayam dengan itik tu awak kena pergi ambil dengan supplier, ambil dengan orang kampung lah contohnya. Orang kampung awak beli dengan orang kampung secara murah. Lepas tu awak nak pergi jual dekat pasaran lah. Okey, jadi duit awak sekarang ada 500. 500 je duit awak. Maksudnya kita boleh letak lebih besar ke kat sini? Tidak. Lebih besar ke lebih kecil? Cuba fikir. Kalau ikutkannya Lebih kecil beli murah. Lepas tu jual mahal. Dapat untung. Tapi tak tahulah ego. Sekarang ni 500 tu modal. Bila modal tu ialah duit kita. Bila itu modal, itu ialah duit kita. Jadi kita kena letak simbol lebih kecil lah. Kita tak boleh lebih beli ayam dengan itik dengan pemborong lah. Pemborong tu lebih daripada 500 sebab duit kita ada 500 je modal kita. Okey, lebih kecil lah kat sini. Seekor ayam harga dia berapa ringgit tadi? Tak nampak. Seekor ayam harganya berapa? RM2. 2. So kita nak tulis apa kat sini? 2X. 2X. Bagus sebab kita dah label ayam tu X kan. Tambah dengan itik. Seekor itik harganya? RM1.5. RM1.5 Y. Sebab kita label itik sebagai Y. Okey dah. Settle. Inilah persamaan kita. Boleh? Boleh. Dia nak suruh awak tulis ni je sebenarnya. Tak ada benda pun. Okey. Dah. Kita tengok C pula. Wan Lakshmi ingin menyumbangkan RM50 untuk pembelian 2 jenis kuih sempena hari kantin di sekolah anaknya. Okey, tak ada apa pun kat sini. Dia kata, Puan Lakshmi ni ada berapa ringgit semuanya kat tangan dia? 50. Dia pergi sekolah tu dia bawa RM50 je. Nampak tak? Dia nak sumbangkan RM50 je. Okey. Harga kos sebiji karipat ialah 30 sen. Dan sebiji kuih kasturi ialah 40 sen. Okey, jangan awak boleh 30 Ini ni RM ni. Maksudnya ini kalau 30 sen kita kena tulis macam mana kalau dalam RM? 0.30. 0.30 Ini jangan awak buat 30x pula. 30x nanti jadi RM30. Sebiji karipat RM30. Siapa nak beli? Okey. Jadi 50 ni letak kat mana? Kat depan ke kat belakang sekali? Belakang sekali. Simbol dulu. Kita nak buat simbol ketaksamaan dia. Macam mana? Kecil atau sama RM50. Okey. Depan nak letak apa? Okey. Sebelum tu karipat nak label sebagai X ke Y? X. Kuih kasturi? Y. Y. So depan nak tulis apa? 0.30. 30 X. X tambah 0.40 Y. Yes, bagus. Itu adalah satu markah untuk awak. Macam tu je. Okay. Elah tengah PDPR. Sekejap lagi telefon balik. Okey. Puan Yati menjual nasi lemak. Okey, yang ni awak buat dulu. 2 minit cikgu nak awak buat. Sekejap lagi cikgu nak tahu jawapan awak. Menjual nasi lemak, harga jualan sebungkus nasi lemak telur ialah RM1.50 dan harga nasi lemak ayam ialah RM3.50. Adam. Okey. Seterusnya jumlah jualan harian nasi lemak perlu melebihi. Ni nampak ni. Jumpa dah simbol yang Alwi tanya tadi.
Dia kata jumlah jualan harian nasi lemak perlu melebihi 120 untuk mendapatkan keuntungan minimum. Maksudnya macam mana kita nak tulis sekarang? Dia kata itu bukan duit dia tu. Duit yang dia dapat tu mesti melebihi 120. So kita nak tulis macam mana sekarang? Besar atau lebih? Besar atau? Lebih ada lebih. Ada? Lebih. Ini soalan besar. Sama tak boleh sebab dia nak melebihi. Satu D. 120. Okey, nak tulis macam mana? Nasi lemak telur kita label sebagai apa? X. Okey, X RM1.50 kan? Tak nampak pula RM1.50. Okey, dan nasi lemak ayam kita label sebagai? Y. Y, okey. RM3.50. Jumlah jualan harian. Okey, ini bukan duit dia. Ini duit yang didapat daripada pelanggan dia kan? Okey. Perlu melebihi. Boleh tak sama dengan 120? Tak. Dia kena lebih. Lebih. Maksudnya kita boleh buat simbol macam ini je kan? Kita tak boleh buat simbol macam ni dan macam ni. Kalau macam ni maksudnya 120 tu boleh. Sekarang dia kata perlu melebihi. Okey, melebih-lebih daripada 120. Itu gunanya simbol ni sekarang. Kalau duit kita mesti letak lebih kecil atau sama ataupun lebih kecil lah. Kalau duit kita bergantung kepada soalan dia lah. Tapi kalau melebihi, ini duit orang. Ini duit orang mesti lebih 120. Okey, depan kita nak tulis apa sekarang? 150 X. 150. RM1.50. Siapa jual nasi lemak telur 150? Tak ada orang nak beli. RM1.50. X jangan lupa tambah RM3.50. Y. Okey, dah siap lah. Minimum melebihi. Sebab kita ada 4 simbol, lebih besar sama, lebih kecil sama. Gitu je. Kalau yang kecil ego, kalau dia kata melebihi pun kena buat kecil je lah. Tak payah buat bawah tu, baris bawah tu kan. Melebihi? Kalau yang kecil punya. Kena tak payah letak baris bawah tu kan. Tak payahlah sebab dia kata lebih besar daripada 120. Baru dia dapat keuntungan. Minimum. Kalau dia kata sekurang-kurangnya. Ni. Kalau dia kata cakap sini sekurang-kurangnya 120, maksudnya dia simbol macam ni, 120. Maksudnya keuntungan dia akan dapat bila sekurang-kurangnya 120 ataupun lebih daripada 120. Okey. Sekejap cikgu buka Jamboard tak ada yang dalam buku awak ni, tak ada. Sekejap cikgu buka. Kalau sekurang-kurangnya 120 pun dapat lah. Boleh lah. Sekejap cikgu try buka Jamboard yang cikgu dah buat ni. Ni dia. Okey. Stop sekejap. Okey, sekejap ni. Okey, awak cuba tengok benda ni. Sepatutnya benda ni awak salin barulah awak tahu. Okey. Okey, awak screenshot sekarang. Ni simbol ni. Okey, yang ini ni. Awak nampak tak ni sekarang ni cikgu tayangkan ni? Okey, nampak tak ni? Nampak. Okey. Sebenarnya ayat dia ni yang kita nak buat simbol ni, kalau jumpa ayatnya notasi macam ni, kalau notasi lebih besar macam ni, lebih besar daripada ayat dia. Okey.
Awak nampak ayat dia lebih besar daripada, mesti notasi macam ni lah. Kurang daripada, notasi dia macam ni. Kalau macam ni ada tanda bawah sini, okey, lebih besar daripada atau sama dengan, ataupun ayat dia sekurang-kurangnya. Off TV. Okey, ataupun tidak kurang daripada. Dia ada 3 ayat dia yang ni. Kalau simbol macam ni. Okey. Kalau simbol macam ni sama juga, dia ada 3 juga. Lebih kecil daripada atau sama dengan, selebih-lebihnya tidak lebih daripada. Okey, dalam buku teks awak tu macam tak ada diberi. Okey, yang ni. Jadi awak ambil je nota ni, cikgu yang buat ni. Okey. Okey, dah screenshot dah ni? Nah, okey, nanti awak salin nota ni dulu sebelum awak buat exercise yang tadi. Dalam buku teks, buku tulis saya. Dekat buku tulis tu awak tulis dulu nota ini di atas dia. Kemudian baru latihkan diri 6.1A tadi. Boleh 1A sampai D tu. Kita cuba tengok latihan yang seterusnya. 6.1. Okey. Cikgu try tunjuk ke awak yang ni pula. Okey, kita try buat persamaan yang ini ni. Awak tengok yang ni kejap ni, cikgu nak padam sekejap. Apa benda yang dibuat? Masak apa? Okey. Kita tengok ni soalan yang ni. Soalan ni ada dalam buku teks awak ni. Tapi belakang sekali. Cikgu cuma nak suruh awak buat yang A je. Okey, cuba tengok. Nampak soalan ni? Encik Timothy ingin membeli sebiji X biji donat. Okey, dia dah bagi tahu awak. Donat tu dia label sebagai X. Okay. Cikgu bulatkan ni. Donat dia label sebagai X di sini. Okey, dan Y biji karipap. Karipap dia label Y. Untuk didermakan kepada pihak sekolah sempena dengan hari kantin. Okey, tak ada apa pun ni. Jumlah maksudnya operasi apa kat situ? Jumlah. Operasi apa jumlah? Operasi apa kalau jumlah? Ini sekolah rendah lagi awak jumpa. Kalau jumlah tambah. Kalau tambah. Ini sekolah rendah lagi jumpa. Jumlah kedua-dua jenis kuih tersebut. Okey. Tadi donat dengan karipap. Betul? Donat X, karipap Y kan? Sekarang dia kata jumlah dua kuih. So, tambah X tambah Y. Inilah jumlah kedua jenis kuih tersebut selebih-lebihnya. Kita tengok balik tadi. Simbol yang cikgu suruh awak hafal. Selebih-lebihnya duduk sini kedudukan dia. Simbol dia apa? Nampak ni? Ni sebab itu cikgu suruh hafal ni. Selebih-lebihnya simbol dia lebih kecil atau sama. Lebih kecil atau sama. Nampak? Jumlah kedua jenis kuih tersebut selebih-lebihnya lebih kecil atau sama 150. Ini persamaan yang pertama lah. Dan bilangan donat. Okey, donat dilabel sebagai apa tadi? X. Okey, bilangan donat adalah
Sekurang-kurangnya. Okey, kita tengok balik. Sekurang-kurangnya duduk kat mana? Kat sini. Kurang-kurangnya. Simbol lebih besar atau sama. Sama, okey. Lebih besar atau sama. Donat sekurang-kurangnya 2 kali ganda. 2 lah. 2 darab dengan 2 kali ganda apa? Bilangan karipap. Karipap dia label sebagai Y tadi. Dah siap yang kedua. 2 markah. Ini soalan SPM macam ni lah gayanya. Soalan peksa pun macam ni juga. Okey, boleh faham tak ni? 2 ni je. Ini ialah jawapan untuk A lah sebab dia kata tulis 2 ketaksamaan. Okey, inilah 2-nya. Yang ni pertama, ini yang kedua. Okey. Boleh faham? Yang B dengan C ni cikgu tak nak ajar lagi. Ini lorek dengan ni kena guna kertas graf ni yang ni. Okey, kita tengok yang dah screenshot yang ni. Dah. Okey, kita tengok yang seterusnya B. Yang kedua. Okey. Puan Kiran Kaur membeli kain lansir untuk rumah barunya. Beliau membeli X meter kain lansir bercorak bunga. Okey, dia dah cakap dah. X tu untuk corak bunga. Y untuk abstrak. Corak abstrak. Jumlah. Jumlah juga kat sini. Jumlah apa? Jumlah operasi dulu apa? Tambah. Tambah. Letak dulu tambah. Panjang kedua-dua jenis lansir ialah panjang lansir. Tadi panjang lansir ini dia label sebagai X. Panjang lansir ini Y. So kita nak buat apa kat depan ni? Jumlah panjang kedua-dua lansir. So X tambah Y. X tambah Y. Okey, X tambah Y lah kat sini. X tambah Y tidak melebihi 120 meter. Tidak melebihi. Okey, kita tengok balik kat depan tadi. Tidak melebihi. Ada tak tidak melebihi? Tidak lebih daripada. Tidak melebihi. Samalah tu. So, simbolnya lebih kecil atau sama. Lebih kecil atau sama 120. Panjang kedua-dua ni tak boleh lebih 120. Itu yang pertama. Sebab ni soalan dia 2 ketaksamaan. Ini yang pertama lah, soalan A. Persamaan yang kedua. Okey. Panjang lansir bercorak abstrak. Okey, abstrak. Dia label sebagai apa tadi abstrak? X ke Y? Lansir bercorak abstrak X ke Y? Panjang kain lansir bercorak abstrak. Abstrak ni X ke Y? Dah. Y. Y. Ni. Y. Kain lansir bercorak abstrak. Okey, Y kat depan. Kita tengok apa yang dia sebut dulu. Ialah sekurang-kurangnya. Simbol apa nak guna sekurang-kurangnya? Tengok balik. Sekurang-kurangnya simbol apa? Ni. Lebih besar atau sama. Lebih besar atau sama. Okey. Sekurang-kurangnya 1/3. Tulis lah. 1/3. 1/3 dia cakap. 1/3 apa? Daripada ni operasi darab. So 1/3 daripada kain lansir bercorak bunga. Bunga tadi label sebagai apa? X. X. Okay. Ini pertama, ini kedua. Dah siap. Okey. Boleh faham tak? Okey. Okey, yang ni tak payahlah. Yang ni je cikgu nak tunjuk untuk awak. Jadinya, okey, untuk latihan hari ni kita ada, sekarang dah nak sampai jam 12. Okey, awak ada kelas ni sampai 12.30 kan? Okey, jadi awak dah salin nota yang ini.
Tolong buat dalam buku Mat 1 Nota ni tajuk bab 6 kita sama alinya dalam 2 formula ubah. Okey, salin notasi-notasi ni apa ayat-ayat dia. Kemudian awak terus buka muka surat 157. Buat praktis kendiri 6.1a nombor 1 sahaja awak buat. Okey. Boleh? Ada setengah jam ni. Cikgu bagi awak buat kerja matematik. Setengah jam Cikgu, nombor 1 tu semua. Apa dia Alwi? Nombor 1 tu semua weh. Nombor 1 ya, A, B, C, D. Sikit je, 4 soalan je. A, B, C, D. Awak tulis notasi macam tadi je. Okey cikgu. Okey, boleh? Elisa, Kaish, Alwi, Daniel. Tadi ada 5 orang. Siapa yang terkeluar? Betty dah keluar. Siapa? Betty. Betty, okey Betty. Terkeluar Tak apalah, yang pentingnya awak masukkan attendance Lepas tu tolong bagi tahu kawan-kawan yang tak masuk GM ni pun tolong pastikan dia tahu apa yang awak kena buat ni. Maksudnya kalau dia tahu, dia tak masuk online pun, GM pun tolong tick attendance tu. Sekejap lagi awak kena cari dengan ketua. Cikgu tak tahu Bila awak tak hadir, awak tak ambil tahu kerja yang cikgu bagi, awak kena cari dengan mengetua nanti ni. Minggu ni takkan cari awak yang tak pernah join tu. Okey, itu sahaja untuk cikgu hari ni. Terima kasih. Tadi Cikgu. Ya. Ya apa?